join. Nanti yang lain tu saya minta nanti ajak kawan-kawan yang lain Okay, sekarang ada 6 orang, 8. Okay, bagus. 9, 8 orang. Okay, 9 orang. Okay, tak apa. Kita akan terus join pula. Terus adakan kelas. Okay, sekarang ni saya nak tengok awak tengok balik pada bahan yang saya beri melalui WhatsApp. Saya akan presentkan juga. Okay, nampak tak bahan yang saya beri ni? Okay, nampak Nampak? tak? Nampak? Okay. Okay, yang ni yang saya paparkan sekarang ni ialah ada pada buku teks, muka surat 14. Okay, muka surat 14. Ya, Okay, kemudian satu bahan lagi ni saya ambil daripada mana-mana petikan berkaitan dengan tema yang sama iaitu berkaitan dengan kanser. Okay, sekarang ni kita akan tengok yang pertama sekali kita akan buat rumusan. Okay, bagaimana cara untuk membuat rumusan. Okay, kalau masih ingat lagi, kedua-dua bahan mesti kita perlu gunakan. Dan seterusnya kita kena baca arahan. Okay, ingat lagi tak? Kalau boleh buka mic sebab nanti nak respon apa-apa senang. Saya ni nanti kan saya cakap seorang-seorang ni Kang. Okay, minta buka mic kalau nak tanya ke apa. Okay, Ain ada Ain? Senyap je ni. Ada ke? Alright, okay, dengar Okay, kalau tak ni tak faham tu minta tanya soalan. Okay, okay, sekarang ni kita tengok dulu apa-apa semua akan baca arahan. Pertama sekali jangan lupa arahan. Okay, baca petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Okey, semua saya nak baca dalam masa 3 minit dan kenal pasti apakah bahan yang ada ataupun fokus. Okey, fokus yang ada ataupun isi yang ada dalam petikan tersebut. Kemudian lihat grafik. Saya beri masa 5 minit lah. Okey, 5 minit dari sekarang. Hai Farah. Okey, tugas sekarang. Okey, yang baru join ni, tugasnya ialah baca petikan dan lihat grafik yang saya berikan dalam WhatsApp tadi. Okey?
Okey, dah belum? Okay, respon, dah belum? Respon. Dah ke belum? Dah belum? Dah Ego. Sekejap Okey, dah Okey, ada jumpa tak bahan fokus dia? Ada jumpa fokus? Faktor. Okey. Yang pertama ialah faktor. Okey, faktor. Okey, siapa lagi boleh beri idea? Okey, faktor. Lagi apa dia? Sekurangnya dua fokus kat situ ada. Okey, saya nak tanya Nabila. Nur Nabila. Mana Nur Nabila? Nur Nabila? Oh, Nur Nabila. Mana ni Nur Nabila? Ada ke tak ada dalam ni? Nur Nabila. Tak ada ke Nur Nabila? Okey, tak apa. Lia. Lia ada tak Lia? Hai Lia. Ada. Okey Lia, apa lagi? Tadi Akil dah beritahu. Okey, salah satu fokusnya yang atau isi yang ada dalam tu ialah faktor. Lagi apa Lia? Ni tips mengurangkan risiko kanser. Tak dengar apa dia? Tips mengurangkan risiko kanser. Okey, tips mengurangkan risiko kanser. Okey, kalau tips tu apa? Cara. Bahasa cara. Okey, bagus. Okey, kelas. Okey, hai Jana. Okey, sekarang kita lihat balik pada bahan tadi. Kejap. Okey. Kalau kita lihat balik bahan tadi, okey, tadi Akil dah cakap di sini ada apa ni tadi? Apa Akil tadi Akil? Faktor. Okey, faktor apa Akil? Nyatakan dengan lebih jelas. Faktor berlakunya kanser. Okey, faktor berlakunya kanser. Okey, faktor berlakunya kanser. Lagi satu tadi Lia yang tak silap saya tadi. Dia cakap ialah cara mengatasi penyakit kanser ataupun cara mengatasi kanser. Okey, bagus. Dalam bahan ni ada dua okey, ada dua fokus iaitu faktor dan juga cara. Okey, kalau kita lihat pada bahan kedua, kat sini banyak apa kat sini Ain? Berkaitan apa Ain dia terang kat sini yang paling jelas dan nyata? Mana ni? Senyap ya. Mana yang lain? Okey, Sirin. Mana Sirin? Sirin ada Sirin? Ada cikgu. Okey, Sirin. Tengok pada bahan ni. Okey, apakah dia punya fokus kat situ? Faktor. Okey, faktor. Yang lain ni hanyalah menerangkan berkaitan dengan kanser. Okey. Jadi yang jelas kat sini ialah faktor dan kalau kita lihat dekat sini pun ada faktor dan juga ada cara mengelakkan penyakit kanser. Okey. Cuba tengok perenggan pertama. Okey, kalau saya terlepas pandang, minta bagi tahu ada tak bahan ataupun fokus kat situ. Okey, saya minta Akil lah baca Akil. Perenggan satu. Mana pedagang satu? Setengah orang Ha. Sesetengah orang bernasib baik kerana dikurniakan Tuhan dengan tubuh badan yang sihat dari kecil hingga dewasa.
Namun, itu tidak bermakna kita harus leka dan mengabaikan usaha untuk mengekalkan tubuh badan sihat. Apabila usia meningkat, ketahanan badan akan menurun, apatah lagi jika anda kurang mengamalkan gaya hidup sihat, termasuk tidak bersenam, tidak mengambil makanan seimbang dan sentiasa mengalami tekanan hidup atau stres. Okey, Namun, di situ okey, di situ ada kan dia punya fokus. Fokusnya ialah apa tadi? faktor Okey, faktor ataupun punca punca. berlakunya kanser. Yes. Okey. Okey, seterusnya. Namun begitu Ha. Namun begitu, tidak kira apa jua berat badan anda, senaman adalah antara cara terbaik untuk mengurangkan risiko kanser. Kajian menunjukkan bahawa aktiviti fizikal mempunyai kesan positif dalam kebanyakan aspek kehidupan. Ini termasuk yang berkaitan dengan kualiti hidup, khususnya berat badan, tahap kesihatan seperti mencegah penyakit kanser, mengelakkan kanser berulang dan peningkatan kadar kesihatan. Okey, anak-anak yang lain, cuba tengok daripada namun sampai kesihatan. Ada tak fokus yang boleh kita ambil iaitu punca atau faktor dan juga cara? Ada tak? Ada tak? Saya nampak kat situ ada tu. Saya saja tak nak highlight kan. Ada ke tidak? Hai, senyap je ni. Okey tak semua ni? Jana ada tak Jana? Senyap je. Korang ni ada ke tidak ni? Jana ada tak Jana? Jana, Yunis, Kezin. Ada tak? Okey, Fadila. Fadila ada Fadila? Oi, korang mana korang ni? Ada ke tidak dengan saya? Fadila. Kita tengok balik bahan tu. Dekat sini. Daripada sini sampai sini. Ada tak? Fokus dia, Fadila. Oh, Fadila. Okey. Fadila hilang ke? Okey, tak. Ha. Saya nampak kat situ ada. Tapi saya tak nak highlight kan. Tadi namun tu Namun sampai kesihatan ni ada tak? cara Cara apa dia? uh, aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal. Atas, ada lagi atas tu. Ni Senaman. Cara terbaik. Okey, senaman adalah cara terbaik untuk mengurangkan risiko kanser. Dah jelas dekat situ. Cara, nampak? Dalam perenggan satu, dia dah menunjukkan ada dia punya fokus. Nampak tak? Fokus. Jadi, senaman adalah antara cara terbaik untuk mengurangkan risiko kanser. Okey, seterusnya. Akil? Sambung, Akil. Gaya hidup yang aktif dapat membantu dalam meningkatkan tahap kesihatan. Antara cara untuk kekal aktif semestinya dengan bersenam, kerana ini adalah kaedah terbaik untuk membakar kalori dan mengurangkan lemak badan. Anda bukan sahaja dapat meningkatkan tahap kesihatan, tetapi anda juga berpeluang mendapatkan berat badan ideal, memiliki keterampilan menarik dan berkeyakinan tinggi. Banyakkan pergerakan dengan memilih untuk berjalan kaki dan menggunakan tangga daripada menaiki kenderaan atau lift. Okey, ada tak kat situ fokus dia? Ada fokus tak? Ain? Semua kerik-kerik ni kenapa ni? Farah mana Farah? Farah Syairah. Okey Farah, ada tak fokus kat situ? Aduh, saya tanya saya jawab macam mana ni? Ada ni. Ada. Hello? Ain pula Farah, saya tak dengar suara awak. Tak dengar. Tak jelas. Ada. Okey, apa dia Farah?
Mana Farah ni? Okey, tak apalah. Dekat sini cara untuk kekal aktif semestinya dengan bersenam kerana ini adalah bersenam kerana ini adalah apa tadi? Kaedah terbaik untuk makan kalori dan mengurangkan lemak. Okey, kat sini dengan sini dia punya isi adalah sama. Jadi kita pilih salah satu. Jadi sebab ini adalah berkaitan dengan senaman, kat sini pun berkaitan senaman. Jadi kita pilih salah satu Okey, ada lagi tak? Okey, tak ada Okey, seterusnya Kil. Jika anda memandu kenderaan, letak kenderaan di tempat parkir yang jauh dari pejabat agar anda boleh berjalan dengan langkah yang lebih banyak. Anda boleh menggunakan basikal atau kenderaan awam ke tempat kerja. Ia bukan sahaja mampu menyebabkan perlu keluar, tetapi penggunaan basikal dan kenderaan awam juga dapat mengurangkan pelepasan karbon dioksida di udara. Selain itu, kaedah membina otot juga boleh membantu. Ini kerana walaupun anda berehat, badan anda akan tetap membakar kalori. Setiap Okey. 1 kilogram, otot membakar 6 kalori sehari untuk terus hidup. Okey. Dalam perenggan seterusnya, ada cara untuk kita mengurangkan risiko kanser iaitu jika anda memandu kenderaan, okey, letak kenderaan di tempat parkir yang jauh dari pejabat agar anda boleh berjalan dengan langkah yang lebih banyak. Okey, itu dia punya ialah cara iaitu fokus yang pertama tadi iaitu cara. Ni fokus kedua cara ialah fokus kedua. Kalau punca tadi tu ialah fokus yang pertama. Sebab kita jumpa-jumpa je dalam petikan, kita jumpa yang ni. Iaitu berkaitan dengan punca. Okey, boleh ikut tak? Anak-anak boleh ikut? Jawab le. Yunis boleh. Okey, Liana boleh. Yunis mana Yunis? Oh, Yunis. Senyap. Budak ni. Okey. Okey, lagi dia punya isi ialah kaedah membina otot juga boleh membantu. Ini kerana walaupun anda berehat, badan anda akan tetap membakar kalori. Okey, ini pun ialah salah satu cara mengelakkan kanser. Okey, Akil, sambung. Oksigen membantu tubuh untuk menggantikan sel-sel lama kepada sel-sel baru. Tanpa oksigen yang mencukupi, badan kita tidak dapat menghasilkan tenaga dan metabolisme badan akan menurun. Ini menjadikan kita kurang efektif dalam kehidupan seharian. Antara kaedah terbaik untuk meningkatkan oksigen dalam badan adalah dengan meminum lebih banyak air kerana ia mampu mengawal suhu badan dan membawa nutrien dan oksigen. Selain itu, aktiviti bersenam seperti berbasikal atau berlari juga boleh membantu tubuh anda dengan mengerjakan jantung dan saluran darah dengan mengalirkan darah yang tinggi dengan kandungan oksigen ke seluruh badan. Amalkan minum sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari. Okey, bagus. Okey, yang saya dah highlightkan ni ialah meminum lebih banyak air kerana ia mampu mengawal suhu badan dan membawa nutrien dan oksigen. Ini ialah cara ataupun, okey, saya nak tanya, cara ke punca? Jawab. Cara ke punca? Oi, mana ni? 51. Okey, cara. Akil seorang je ke ikut kelas saya? Okey, tak apalah. Saya anggap dia tak ada mikrofon. Okey. Seterusnya, aktiviti bersenam seperti berbasikal atau berlari juga boleh membantu tubuh badan dan mengerjakan jantung dan saluran darah dengan mengalirkan darah yang tinggi dan kandungan oksigen ke seluruh badan. Okey, ini pun cara. Jadi cara kita ada berapa tadi? Ini satu. Okey, ni sama. 1, 2, 3, 4. Okey, mana? 5. Ada 5. Okey. Saya nak tanya siapa Siapa tadi Okey, saya nak tanya Eng Jinting. Oh, Eng Jinting. Ya. Okey, Eng Jinting. Dalam soalan rumusan untuk SPM, berapa isi Eng Jinting? 7 Berapa? Oh, Eng Jinting. Berapa Eng Jinting? Ada berapa? 8. Okey. Dalam rumusan ada 8. Tengok. Kan dah lupa dah. Okey, saya ulang balik Saya ingatkan balik. Dalam penulisan rumusan, terdapat 8 isi. Isi mesti diperoleh daripada kedua-dua bahan iaitu bahan petikan ataupun dan juga bahan daripada bahan grafik. Jadinya setiap bahan tu mesti awak keluarkan
fokus dia atau isi dia. Okey, kalau di sini kita lihat kat sini dalam satu petikan ni ada dua fokus, iaitu yang pertama ialah penyakit kanser, dan juga ialah cara mengurangkan risiko kanser. Ada dua kat sini, iaitu fokus pertama ialah punca dan fokus kedua ialah cara mengurangkan risiko kanser. Okey, jadi kat sini tadi kita dapat 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 isi kita dah dapat. Seterusnya kita kena cari 3 isi lagi, sama ada awak nak ambil yang apa ni tadi ni? Punca dekat sini. Okey, 6, dan juga awak cari faktor atau punca yang ada kat sini. Mana-manalah. Okey, oleh sebab kat sini tulis faktor, kita tulis faktor je lah. Okey, bukan punca, faktor. Jadi ada 6, kita tambah lagi 2 isi, cukupkan 8. Okey, boleh faham tak? Respon. Cikgu yang petikan tu, Okey. cikgu kat petikan. Ha. Yang tidak yang warna merah tu, Ha. kira satu Okey, ni kira satu. Oh. Sebab dalam satu ayat. Okey, jadinya bila dalam grafik ni awak tak boleh ambil lagi isi yang sama dengan ni Ada tak yang tidak bersenam? Sekejap Okey, kat sini. Okey, kurang bersenam ni ada kan? Dekat dalam petikan, kita jangan ambil lah. Okey, faham tak? Hello, faham tak? Faham ke tidak? Okey, faham Jadinya, mana tadi? Dalam petikan tadi ni, kita ada dapat 6. Jadi awak tambah 2 isi lagi dari bahan daripada grafik. Okey? Contoh. Awak boleh cakap, faktor berlakunya kanser ialah disebabkan oleh obesiti. Selain itu, kurang pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran juga menjadi faktor kepada penyakit penyakit kanser. Okey, boleh faham? Faham ke tidak? Okey, tak apalah, saya anggap awak faham. Okey, bagaimana cara nak menulis rumusan? Okey, awak ingat lagi tak? Apa permulaan dia? Hello, faham tak? Ingat lagi tak? Rumusan membincangkan. Okey, rumusan. Rumusan membincangkan apa, Kil? Membincangkan apa? Faktor-faktor. Okey, faktor. Okey, lagi? Dan Faktor apa, Kil? Dia kena jelas, Kil. faktor berlakunya kanser. Okey, berlakunya kanser. Dan dan cara-cara cara mencegah penyakit kanser. Mencegah penyakit kanser. Yang lain boleh ikut tak? Okey, faktor-faktor ni berlakunya kanser ni ialah fokus yang pertama. Okey, cara-cara mencegah kanser ni ialah fokus yang kedua. Okey, boleh ikut tak? Fokus 1. Okey. Fokus 2. Okey, yang lain boleh ikut. Ain. Kalau Ain bersuara dah hari ni, Ain senyap. Kenapa Okey. Dia cakap mic dia problem ke? Oh, mic dia problem. Okey, tak apa. Okey, bagus. Okey, siapa? Jana okey Jana? Isha okey? Okey, saya anggap awak faham Okey, seterusnya kita masuk kepada perenggan isi. Okey, kalau perenggan isi, saya nak awak asingkan. Kalau perenggan yang kedua ni, awak cerita pasal faktor dahulu. Okey? Faham tak? Okey, awak mulakan dengan perkataan antara. Okey, antara apa? Kelas? Antara faktor berlakunya kanser ialah. Okey, nyatakan. Okey, mungkin awak nak ambil daripada yang ni. Okey, awak nak ambil yang ni, kan? Okey, awak nak ambil yang ni.
Okay. Okay, mungkin awak nak ambil yang ni, yang pertama. Okay, kemudian kita guna selain itu. Okay, selain itu awak ambil daripada dekat gambar ni. Selain itu, apa ni? Obesity. Lepas tu di samping itu kurang pengambilan buah-buahan dan sayuran. Ambil lah salah satunya ni. Okay, contoh selain itu obesity menyebabkan berlakunya apa? Penyakit kanser. So, okay, dah 2 isi. Kemudian awak ambil lagi. Okay, kurang bersenam ni tak boleh ambil sebab tadi kita dah ambil daripada peti. Kan nampak tak? Tidak bersenam. Okay, faham tak? Okay, seterusnya awak nak ambil kurang pengambilan buah-buahan dan sayuran. Okay. Buatlah di samping itu. Okay, kurangnya pengambilan sayuran dan buah-buahan. Okay, boleh faham? Feedback? Feedback, boleh faham? Boleh. Okay, faham setakat ni? Okay, kemudian. Mana ni? Okay, kita masuk kepada perenggan ketiga iaitu kita nak terangkan pasal cara-cara mencegah kanser. Okay, seterusnya kita buat cara-cara mencegah kanser ialah apa? Nyatakan. Kita ambil lah daripada sini. Tadi ada 2 kan? Ni dah 2, kita ambil 6 lagi isi. Okay, mungkin kita nak cakap, okay, bersenam. Asal tak boleh copy? Okay. Awak cakap, okay, cara-cara mencegah kanser ialah bersenam kerana ini adalah kaedah terbaik untuk membakar kalori dan mengurangkan lemak badan. Titik. Okay, lepas tu gunalah selain itu. Okay. Lepas tu, seterusnya. Lepas tu, awak nak terus masukkan isi pun boleh. Contoh kat sini. Okay. Awak terus masukkan yang, okay, isi yang ni. Pun boleh. Okay, jadi sini 1, 2, 3, 4, 6 lagi 2 isi. Okay, 2 isi, masukkan lagi isi seterusnya. Isi 7, isi 8. Okay, setakat ni faham? Sekejap, apa dia? Teks. Tak ada. Aku rasa ada orang pakai tak ada. Tak ambil. Kena buka ni Tak ni pun kena buka ni. Tak ni ada kot. Ni meja dia. Ni rak dia. Okay, sorry belum, setakat ni belum lagi. Okay. Okay, kelas. Okay, dengar tak? Okay. Seterusnya kita masuk kepada perenggan yang terakhir. Okay, perenggan terakhir. Okay. Siapa yang boleh beri saya bentuk penulisan perenggan terakhir? Siapa yang boleh? Kak Isha, boleh tak Isha? Farah ke? Eliana ke? Fadilah ke? Saya tanya Akin ni, Akin dia dah tahu dah. Okay, Lia ke? Nona Bila ke? Okay, cepat bantu saya. Kelas sampai pukul 10 je ni. Lepas tu saya nak beri masa untuk awak menulis. Okay, Lia. Lia? Oh, Ya, Lia. Okay, Lia. Apa penutup penutup untuk ni? Rumusan. Kesimpulannya,
Okey, Kesimpulannya, kesimpulannya. pihak hendaklah Sekejap okey. Pihak. Okey, lepas tu hendaklah atau haruslah atau lepas mestilah. tu, Lepas tu apa? lepas tu isi Bukan isi cadangan. agar Okey, agar atau supaya lagi. Ini ialah kesan. kesan. Bagus. Okey, boleh? Boleh ikut tak yang lain? Okey, boleh Okey, contoh. Kesimpulannya awak tak boleh guna pihak ni kita Awak kena paling tidak pun ke semua pihak. Paling tidak pun semua pihak ataupun kerajaan ke ataupun Kementerian Kesihatan ke. Kita tengok pada tema kita. Tema kita ialah berkaitan dengan kanser. Jadi kalau kanser ni melibatkan masyarakat, mungkin awak boleh buat kesimpulannya masyarakat apa, cadangannya apa, supaya apa. Itu saja. Satu perenggan saja. Jangan tambah-tambah apa ni huraian yang lain Okay, boleh faham tak? Kelas, boleh faham? Tak boleh ni balas dekat chat. Faham ke tidak? Okay, faham. Farah faham. Okay, Ain saya dah anggap faham. Sirin faham, Sirin? Faham. Okay. Yang Jinting faham? Faham je. Okay. Saya harap faham Okey, seterusnya ialah tugasan awak siapkan rumusan ni dan minta hantar kepada saya. Okey, sebelum jam 12 tengah hari. Boleh tak? Sebab saya dah bagi jawapan kan, tinggal jawab saja. Boleh kelas? Okey, satu lagi, saya ada bagi tugasan buat karangan kan. Okey, saya minta hari Rabu ni baru hantar. Hari Rabu ke Isnin saya betul tak ingat. Tapi yang pastinya hari Rabu lah, itu kerja tugasan di rumah Saya anggap itu kerja rumah, tolong siapkan. Saya akan ambil markah untuk menulis. Yang ni hari ni pun saya ambil markah PBD untuk kebayaran menulis. Okey, ada pertanyaan sebelum saya ni? Tutup tutup Google Meet. Cikgu buat kat buku mana? Alright, okay. Ni sebab menulis kan. Menulis kita buat dekat dalam buku ni lah. Buku 1. Kejap saya nak ambil gambar. Kalau boleh on camera pun tak apa. Boleh tak on camera? Boleh on camera? Sekejap jangan tutup dulu tau. Saya nak ambil ni kehadiran. Sekejap. Okay, sambil tu buat dulu tugasan tu. Okay, tak apa Jana. Tak kisah. Okay, janji ada nama kat sini. Asal dia tak keluar. Alamak. Okay, buat dulu. Saya tunggu. Saya nak ambil ni kejap. Kehadiran. Okay, ada soalan nak tanya sebelum kita keluar daripada ni? Ada soalan tak? Anak-anak ada soalan? Senyap je ni. Hello, 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 hello. Tak ada Okay, tak ada, tak ada. Sekejap. Macam mana saya nak ambil ni? Sekejap. Saya pun ni bela je.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, okay, 13. Okay, tak ada Okay, sampai sini saja kelas kita untuk hari ni sebab dia pukul 9 sampai pukul 10 je. Okay, tugasan awak siapkan rumusan ni, siap je terus hantar pada saya, buat dalam buku BM1, terus hantar melalui saya pada secara PM. Okay, untuk hari Rabu ni, saya nak sebelum mula kelas hantar karangan. Okay, kalau boleh hantar dalam Telegram sebab saya dah ada masuk dah grup Telegram ni. Saya ada bagi link dia. Okay, saya ada buat channel untuk BM 5.1 Sri Rahmat. Minta join kat situ sebab kat situ senang sikit saya nak hantar apa-apa maklumat. Kalau dalam WhatsApp ni dia limit, tak boleh hantar video banyak-banyak. Okay, boleh tak? Okay, okay, jumpa lagi hari Rabu insyaAllah. Hari Rabu saya tak janji boleh buat Google Meet ke tidak sebab saya ada kelas 3x5, 20-20. Okay, tak apa, apa-apa pun kita standby. Okay, siap sedia. Okay, kita jumpa pada hari Rabu insyaAllah. Okay, siapkan tugasan saya sebelum pukul 12 tengah hari. Okay, saya akan, yang mana tak dapat join ni saya akan masukkan dalam grup. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Okay, sama-sama. Okay, Zin. Terima kasih, Cikgu. Okay, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Okay, sama-sama.